وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, tamunya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, pada tengah hari ini Allah izinkan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah senantiasa permudahkan, dan mudah-mudahan dengan selalu hadir ke rumah Allah pada setiap waktu, Allah jadikan sebagai penyebab Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung perkongsian ilmu menggunakan buku lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Dan kita masih lagi membincangkan tentang perilaku solat ataupun sunnah Nabi dalam solat yang berupa perbuatan. Kita di muka surat 68. Dah tak? 72. Oh, dah 72 lah. Kita tengok muka surat 72. Minta maaf ya, terlupa. Adapun sunnah lain dalam tasyahud akhir, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ataupun atas dua lutut. Tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri atas paha kiri. Jadi kita tak pernah jumpa lagi orang tak bersilat. Kalau jumpa boleh ambil gambar, boleh buat bahan kuliah. Kemudian dengan meluruskan jari jemari yang dirapatkan, makna dia kita letak dalam keadaan tangan kita lurus, lurus menghadap kiblat. Tapi kadang-kadang kita berhadapan juga dengan jemaah kita yang kedudukan dia masa tu tak berapa selesa kan. Maka mungkin sebabkan tubuh badan dia agak gemuk, jadi dia duduk semampu dia. Itu saya pun baru habis mesyuarat tadi. Mesyuarat berkaitan dengan usul fiqh. Jadi dia ada perbahasan tentang idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila kita sempit dalam agama ni, dia jadi mudah. Apa yang dilarang pun boleh, kan? Tapi wa idza tasa'a dhaqa. Dan apabila kita berkelapangan, makna dia kita tak sakit, maka dia akan kembali kepada hukum asal. Makna dia ikutlah hukum asal yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang masyarakat kita masa sakit dia memanglah mendapat takhfif, rukhsah, kemudahan. Tapi bila dah sembuh, dia duk ikut lagi. Dia rasa macam sakit lagi lah. Jadi sebab dah selesa lama ke mungkin. Jadi yang ni kena perbetulkan. Takut
ibadat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tengok mengacungkan telunjuk tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan saat memulai tasyahud. Dari awal sampai selesai dan mengarahkan pandangan ke jari telunjuk itu. Mana dia kita daripada awal ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Macam ni lah. Dan ada riwayat yang lain menyebutkan kita hamparkan dulu. Hamparkan tangan. Bila syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, barulah dia diangkat satu jari. Dan kalau kita yang mengacung daripada awal tadi dah angkat jari telunjuk. Tapi pada kalimah syahadah pun kita bagus angkat sedikit, menunjukkan kita mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang satu. Dan bagus waktu tu mata kita melihat kepada jari telunjuk. Waktu lain kita lihat di tempat sujud, itu disunnahkan. Tapi bila tahiyat kita tengok dia di jari telunjuk. Okey. Kemudian yang ketiga, menengok ke kanan kemudian ke kiri ketika salam. Okey, yang kedua tadi mungkin ada dalam masyarakat kita yang menjadi perbahasan di kalangan masyarakat kita. Saya merujuk kepada buku Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Formula Solat Sempurna, tak silap tajuk buku dia. Dari segi yang ni, jari telunjuk ni, sama ada menggerak-gerakkan ataupun statik, hanya gerak pada syahadah tadi ataupun kalimah tauhid tadi, Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah, itu gerak masa tu saja, berbanding dengan menggerak-gerakkan terus. Dua-dua ni ada hadis Nabi. Menggerak-gerakkan ini pun ada hadis Nabi. Tapi yang menggerak-gerakkan ini hanya ada satu hadis saja. Satu je hadis. Yang statik tadi hanya menggerakkan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, bergerak waktu tu, itu banyak hadis. Banyak hadis. Tapi kalau ada orang nak mengamalkan, menggerak-gerakkan daripada awal sampai salam, itu juga ada hadis Nabi. Cuma dia ada satu hadis ya. Dan semua hadis ni adalah sahih. Okey. Tapi yang tangan boleh lebih. Yang bagusnya tak payah lebih. Jangan lebih. Duduk atas. Tapi tidaklah, walaupun ada yang kita tengok beberapa kitab tu menyebutkan kalau lebih akan dipotong masuk neraka kawan. Yang tu tak ada lah. Tengok. Tapi yang paling tepatnya dia tidak lebih. Duduk lebih sikit-sikit tak apa. Tapi kalau ada orang yang jenis gemuk, dia pegang. Sebab dia nak selabi kan tahiyat akhir kan. Dia pegang betul. Itu tadilah kaedah dia, apabila kita uzur, maka semua benda yang dilarang dibenarkan. Indah Islam ini, tapi kita jangan permudah-mudahkan. Betul tak? Mana dia kita mampu buat yang sempurna, itulah yang terbaik. Buatlah sesempurna yang kita mampu. Jangan duk main mudah. Walaupun kita berkemampuan tapi tak nak buat yang tu. Saya pernah ceramah dulu-dulu kan, masa orang panggil mazhab kerusi. Tahu tak? Mazhab kerusi. Duduk atas kerusi solat. Kan zaman sekarang, dulu-dulu mana ada. Betul tak? Jadi kadang-kadang dululah masa kita muda-muda dulu, kita ganas sikit ceramah. Jalan boleh, naik motor boleh, relax. Saya duduk atas kerusi. Saya ceramah dekat satu masjid, ada haji tu dia tak puas hati tau. Dia hampah kerusi. Terkejut saya. Dia tak puas hati. Dia tolak kerusi. Nasib baik dia tolak je. Kalau dia baling kat saya, balik saya. Tapi orang tua-tua dulu dia
solat ke bawah je. Dia bawah. Tu guru kampung saya tengok, kalau dia uzur, dia kalau dia mampu diri dulu, dia akan diri. Dia tetap diri kan. Lepas tu bila dia turun rokok sujud tu, dia tak boleh bangun lah. Tak boleh bangun, dia terus duduk lah. Dan ada yang daripada awal lagi, dia duduk kat bawah. Nah, mana dia itulah yang terbaik. Tapi kita tidak menafikanlah ada orang yang memang dia tak boleh, diri pun tak boleh, nak turun duduk kat bawah pun tak boleh. Mungkin ada besi. Boleh. Belunjuk boleh. Saya punya pensyarah dulu daripada Somalia, apa nama dia, lupa lah. Dia solat belunjuk. Dia memang dia sebelah je yang kaki tak dia sebelahnya. ada yang macam pensyarah saya, dia sebelah je. Jadi yang sebelah lagi dia lipat. Dia lipat. Tapi bila dia sembahyang sunat, jadi sembahyang fardu ni dia sembahyang sunat, dia tengok belakang tak ada orang, dia akan sembahyang diri. Lepas tu dia akan rokok sujud, dia hulur ke belakang. Jadi dia sembahyang biasa. Tapi bila solat fardu, sebab nak hulur ke belakang takut ada kita ni, kalau seseorang tu menghadapi masalah, kepada siapa dia nak merujuk? Kepada alim ulama lah. Allah kata, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli dia. Mana dia orang yang dari segi agama ni, tanya orang yang beragama. Lah ni orang tak rujuk pada orang agama, dia akan rujuk pada YouTube. Dia akan rujuk pada share-share yang diberikan. Dulu ada setengah orang dia solat di atas kursi. Masa berdiri dia berdirilah, dia mampu berdiri. Tapi bila rokok, dia boleh rokok, cuma dia tak boleh sujud, dia tak boleh turun kat bawah. Jadi dia akan duduk atas kursi, dia akan tunduk. Tapi ada pandangan baru pula datang. Aduh, kalau lah pandangan baru pula datang, dia kata siapa yang rokok dia, sujud dia lebih tinggi daripada kepala dia tu kan. Masa dia duduk atas kursi tu, kan dia tunduk macam tu. Dia tunduk tu, waktu dia rokok betul tu, dia kepala dia masa isyarat sujud atas kursi tu lebih tinggi daripada rokok dia tadi, maka tak sah solat. Pandangan baru pula kan. Bukanlah pandangan baru, sebenarnya kita baru tahu kan. Itu dari segi sifat lah. Sifat mesti sujud adalah lebih rendah daripada rokok. Memang dari segi perbuatan kita kan. Rokok atas ni lah, sujud kat bawah. Betul tak? Jadi itu sifat asal. Tapi bagi saya, ini pandangan saya lah, saya kata buatlah yang termampu. Mana yang tak mampu, buatlah. Tapi bagi saya, kalau yang benda yang kita mampu buat, kita tak buat, saya bimbang takut tak sah pula. Kita mampu rokok. Dan sekarang ni yang pandangan kata, kalau kita nak sujud isyarat tu jangan lebih tinggi daripada rokok, maka dia ada satu kaedah dia, maka kita rokok pun rokok sambil duduk. Tak payah rokok ikut yang biasa. Walaupun kita mampu. Yang ni yang saya bimbang. Tapi alasan dia kata buat rokok sambil duduk supaya kita nak bezakan antara rokok dengan sujud. Tapi bagi saya, kalau perbuatan tu kita mampu, kenapa kita tak buat? Yang sujud tu kita tak mampu, buatlah ikut kemampuan kita. Tuan-tuan nak pilih mana? Ikut tuan-tuan lah. Kalau saya memilih mana sahaja perbuatan dalam solat yang kita mampu buat secara sempurna, buatlah. Yang tak mampu, buatlah ikut kemampuan yang kita mampu. Ada faham? Itu pandangan saya lah. Tapi ada pandangan yang lain. Itu jemaah-jemaah kita pun pening. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Bagi saya, tetap pilihlah mana-mana pendapat. Tapi saya lebih berpegang perbuatan solat yang mampu kita buatlah. Sebab tu ulama kata siapa yang mampu berdiri, dia tak berdiri solat fardu, tak sah solat. Mampu berdiri, tak mampu, dia tak mau berdiri.
maka solat dia tak sah. Berdirilah walaupun sekejap. Ustaz. Berdirilah walaupun sekejap. Sebab tak ada orang tua tu, dia berdiri tu. Sebab ada orang sekarang ni letih buat kerja. Terus duduk atas kursi lah. Duduk. Ah. Contohnya buat kerja bangunan, Ah. letih kan. Ah. Tapi kalau dia betul-betul letih tak apa aja. Sebab takut dia macam jatuh kan. Dia sebenarnya benar-benar ni kita tak boleh nak nilai. Sebab tu saya pengalaman yang kursi kena hempal. Jadi saya berlapang dada lah sekarang ni lah. Sebab kita tak tahu dia punya sakit. Kita alah jalan elok ya. Tu yang saya kata. Naik motor lah. Tengok-tengok datang masjid, semayang duduk atas kursi. Pam. Jadi ustaz saya pun sebut, dia kata kalau orang tu nak hanya dia sahaja yang tahu. Kita tak boleh nak nilai. Betul tak? Mana yang dia sakit, dia buatlah ikut kemampuan. Tapi kena ingat, kalau kita mampu tak buat, mana dia solat kita kemungkinan akan di-reject oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan Itu pandangan saya lah. Kalau tuan-tuan rasa selesa, ambil lah. Tak selesa tak apa. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Saya pun tidak menafikan pandangan yang kata rokok dengan sujud tu kena duduk walaupun mampu rokok. Sebab dia lebih kuat. Macam kita lah tuan-tuan ada pandangan kata bila kita masuk mana-mana majlis masjid. Ada kebetulan kuliah. Kebetulan ada kuliah kan. Nak duduk dulu ke nak solat tahiyatul masjid? Ada dua pandangan juga kan. Ada dua pandangan. Satu pandangan kata solat tahiyatul masjid. Sebab Nabi sampai tahap tengah khutbah pun Nabi berhentikan khutbah sebab nak meraihkan sahabat. Nabi tanya, dah solat belum? Belum lagi. Solat dulu. Nabi berhenti khutbah. Betul tak? Meraihkan dia. Ada pandangan pula kata bila ada majlis ilmu, dia tengok dari sudut menuntut ilmu hukum dia wajib. Solat tadi hukum dia sunat. Maka dia tengok dari segi hukum tu, dia kata duduk dalam majlis ilmu adalah lebih baik daripada solat sunat. Nak tahu pendapat saya? Saya pilih yang mana? Saya pilih yang pertama tadi. Saya pilih yang pertama. Sebab yang pertama tadi dia berdasarkan hadis Nabi. Saya kata itu adalah lebih kuat daripada pendapat yang hanya menggunakan bukanlah logik akal, tapi dari segi hukum sahaja yang diistimbatkan oleh ulama. Sebab dia tengok dari segi hukum wajib dengan sunat, mana patut dahulukan? Wajib lah, betul tak? Maka itu pandangan yang mengambil duduk dalam majlis ilmu adalah lebih afdal daripada sembahyang sunat. Tapi saya pilih solat sunat. Tapi janganlah mari sembahyang sini. Aku dah tengah ceramah sini, mau mari sembahyang. Kita dah tengah ceramah, dia mari Allahu Akbar depan lah. Tapi pernah tuan-tuan kena Masjid Syafi'i ni. Syafi'i Maluri kan. Masa tu penuh je. Budak-muda tuan-tuan. Dia nak duduk depan juga. Dia langkah. Yang ada kosong depan saya kan. Saya duduk tengah tazkirah kan. Hari Jumaat kan. Dia pun pergi Allah Akbar. Depan saya. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmat Allah. Tapi saya respect dia tuan-tuan. Sebab dia boleh solat dengan khusyuk. Jadi tuan-tuan, dia solat. Tak ada pun pandang dekat saya duduk perhati dia. Tak pernah pandang. Setengah kita bukanlah kita sendiri jeli kat ustaz sikit. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan sebab dia bila banyak pandangan ni kita boleh pilih lah. Tapi cubalah pilih yang lebih kuat lah. Yang lebih kuat, yang lebih hampir kepada petunjuk Quran dan hadis Nabi. Itu pandangan saya lah. Okey, dalam sunnah-sunnah tersebut terdapat 25 sunnah yang berupa perbuatan. Ini dia duk kira berapa sunnah ni. Dalam solat ni, 25 sunnah darab dengan 5, dia ada 425 sunnah. 420 solat fardu tu kan.
17 rakaat tu. Nah, jadi tuan-tuan ni ada 420. Tu tajuk dia lebih daripada 1000 amalan sunnah Nabi. Solat saja ada 400 dah. Begitu juga penerapan dalam solat sunnah. Solat sunnah ni banyaklah tuan-tuan ni. Ada yang 12 rakaat untuk solat sunat, rawatib sebelum dan selepas solat fardu, kan? Ada yang solat malam, solat duha lagi kan? Jadi banyak lagi lah. Maka akan didapati 625 sunnah. Lebih dah 1000. Apabila seorang Muslim mampu menjaga penerapan tiap amalan tersebut pada setiap rakaat. Nah, sebab kita ni ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunnah ataupun sunat. Betul tak? Jadi yang wajib itu memang kita buat lah. Itu pun kita dapat pahala dah, mengamalkan sunnah Nabi. Walaupun mengamalkan itu, kita tahu itu wajib. Wajib berdasarkan apa? Petunjuk Nabi SAW. Terkadang seorang Muslim boleh melakukan sunnah yang lebih banyak lagi apabila seseorang menambah jumlah rakaat solatnya dalam solat duha. Kalau biasa duha 2 rakaat, dia buat 8 rakaat. Betul tak lagi banyak pahala? Yang lagi banyak sunnah Nabi yang dia amalkan. Semakin banyak pula penerapan darinya akan sunnah-sunnah tersebut. Ada juga sunnah-sunnah lain yang berupa perbuatan ataupun amalan di dalam solat yang biasa dilakukan 1 ataupun 2 kali. Iaitu yang pertama yang kita buat sekali, iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sekali lah untuk takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan sewaktu hendak masuk rakaat ketiga pada solat-solat yang memiliki ataupun terdapat 2 kali tasyahud. Jadi kita angkat tangan waktu takbir ni ada 4 tempat dalam solat. Angkat tangan ni sekali, pertama takbiratul ihram, yang kedua setiap kali rukuk, yang ketiga setiap kali iktidal, yang keempat bangkit daripada tahiyat awal untuk mulakan rakaat yang ketiga. Itu kita semua angkat tangan. Nampak tak tuan-tuan? Pertama waktu takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita kena rukuk, angkat tangan, Allahu akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Angkat tangan. Angkat tangan macam ni tuan-tuan Bukan angkat tangan. Ada orang sami Allahu liman hamidah tu dia angkat tangan, Rabbana lakal hamd. Dia ingat doa kan, doa nak. Tetap tapak tangan menghadap kiblat, bukannya terbalik. Walaupun ada yang sebut, tapi dasar dia tak ada tuan-tuan. Dia panggil kipas mengipas. Tetap kena dengar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Dia benar. Jadi tuan-tuan, tapi cari dasar dia dekat mana dia ambil. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Lepas tu yang ketiga, yang keempat tu ialah lepas kita tahiyat awal, bangkit untuk memulakan rakaat yang ketiga. Makna dia setiap rakaat yang ganjil mesti angkat tangan untuk memulakan dia. Okey, yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga mengacungkan telunjuk ketika tasyahud daripada awal hingga selesai, sama ada pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi ini 2 kali lah. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian menengok ke kanan lalu menengok ke kiri. Mana dia paling kepada kanan dan kiri ketika salam di akhir solat. Raut muka ni dia memang ada dalam Nabi pernah buat. Antara yang Nabi buat dengan tak buat, banyak Nabi tak buat. Yang Nabi buat pun ada alasan daripada ulama hadis. Dia kata sewaktu Nabi solat dalam lumpur, bukan lumpur lah, hujan. Mana dia lantai apa nama kita sebut. Masa tu dia basah. Sebab tu maka Nabi pun sapu. Sebenarnya sapu tu sebelum daripada terbangkit daripada
sujud lagi dah sapu tuan-tuan. Jadi kalau saya sendiri pun saya memilih tidak sapu lah. Okey tuan-tuan, tapi kalau tuan ada keperluan sapulah, tak ada masalah. Nah, kadang-kadang ada kita jadi gatal muka apa nama. Kalau menguap masa solat. Tutup. Walaupun dalam solat. Nabi sebut umum termasuklah dalam solat. Falyadha yadahu ala fihi idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang daripada kalangan kamu menguap, falyadha, meletakkanlah tangan atas mulut dia, mana tutup, ataupun sesuatu yang lain, kata Nabi, atas mulut. Kadang-kadang kita nak tutup, tak nak tutup dengan tangan boleh, ataupun dengan apa-apalah, janji tutup. Ada sunnah juga. Tutup tu ada cara tak sunnah? Setakat yang saya duk tengok dalam adab-adab tu, tak ada lah secara spesifik. Secara spesifik tak ada. Wallahualam lah, sebab ilmu saya pun tak banyak macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tutuplah macam mana pun. Apa cara pun. Haji ada pernah ikut belakang, walaupun tangan kanan. Kalau dulu saya pernah dengar masa saya kecil dulu, kalau tangan kanan kok ni, sebab kita tangan kanan. Kalau tangan kiri je ke, tu ada pandangan dulu lah. Tapi bila duk belajar setakat ni lah, duk tengok adabul mufrad, kita adab, tak jumpa secara spesifik. Cuma Nabi sebut secara umum saja, tutuplah. Cuma persoalan sehari ni, ada orang tanya, Ustaz, kalau kita dapatkan emas saja, tapi bagi saya tuan-tuan, jadikanlah rutin ataupun kebiasaan bagi kita. Walaupun pakai mask, tutup juga. Sunnah juga kita letak tangan. Kalau muak bunyi tak apa? Muak bunyi. Kalau dalam luar daripada solat, Nabi kata, wala taqul mana dia? Gitulah. Yang tu Nabi kata ni di luar solat. Di luar solat Nabi kata, fa inna syaitan yadhaku min jawfi. Syaitan akan gelak pada kamu. Orang yang muak bunyi suara ni kan, syaitan akan gelak pada kamu, gelak yang sungguh-sungguh, keluar daripada perut. Min jawfi, mana dia gelak. Gelak sungguh-sungguh. Kita kata gelak guling-guling kan. Sebab apa? Sebab kalangan kita yang menguap, mengeluarkan bunyi. Itu makna dia Nabi kata, wala taqul, jangan kamu mengeluarkan suara cuma saja dalam solat dia tak batal, tidak membatalkan solat. Sebab dia ada dari segi keharusan ucapan yang selagi mana itu tidak membatalkan solat. Dan ada pandangan kalau dalam mazhab Hambali itu sampai 4 perkataan. Mazhab Syafi'i, saya tak silap saya 3 perkataan. Orang Arab salah telefon Jangan telefon, solat. Perkataan tu. Dia dalam mazhab Hambali, tak silap saya lama tak tengok ni. Rasa dia 6 perkataan. 6 perkataan. Dia berdasarkan kepada yang Nabi tersalah solat asar tu. Kan? Yang Nabi solat asar 3 rakaat. Bila Nabi salam rakaat yang ketiga, sahabat tanya, Rasulullah, wahyu baru. Nabi tanya sahabat, kenapa? Tadi solat 3 rakaat. Terus Nabi bangkit, sambung 1 rakaat aja. Jadi percakapan tadi, itu yang ulama berbeza pendapat berdasarkan dalil tu lah. Nabi tambah 1 rakaat. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tersalah, lepas tu pula makmum pula kena faham juga. Kena makmum yang tak faham, pebarang punya imam lah. Solat lain lah. Solat lain. Yang ni orang yang tak reti sunnah Nabi tuan-tuan. Tapi kalau orang yang reti, tu ikut je. Kita tegur dia. Kita tegur dalam solat. Kita nak tegur dalam solat, rasa macam betul aku. Kan?
Saya pernah tuan-tuan, saya jadi imam, tapi memang saya was-was pun. Isyak bulan Ramadan dulu. Masa tahiyat akhir tu saya duduk tahiyat akhir. Kalau salah mungkin ada orang tegur. Kita was-was juga kan. Nah, Pak, subhanallah, bangun terus itu. Sebenarnya 4 rakaat dah. Kita duk was-was. Orang tegur. Cantik. Bang, lepas tu habis sembahyang, jemaah kata, "Ustaz, nak boleh 5 rakaat?" Habis tu siapa yang tegur saya? Yang tegur saya imam situ. Jadi tak apa, dia solat ni jangan kurang. Lebih tak apa. Faham tak tuan-tuan? Tapi jangan buat lebih selalu. Ni kita ketika tersalah. Nah, tapi kalau kita solat, kita tak cukup tersalah nak buat macam mana Ustaz? Tak cukup tak sah solat. Tak cukup tak sah solat. Boleh tuan-tuan? Jadi orang kata tahu lima, tak payah kodok. Ada tak payah. Kita sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Boleh kan? Tapi kalau 3 rakaat tak jadi. Dia 3 rakaat tak jadi. Kalau terlebih tak apa. Boleh? Tak tahu tak apa. Tak tahu. Kata tahu tak apa. Semua ahli khusyuk belakang. Nah, sebenarnya 3 rakaat, tapi buat tak tahu belakang kan. Tak ada masalah yang tu. Nampak macam mana kita ingat tak tu kan. Kita memang Melayu, mudah lupa. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Kalau 3 rakaat dia kira tak sah. Kalau kita tahu kita tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Sembahyang sunat pun sama kan? Sembahyang sunat. Apa? Ya, sunat kalau kita buat 4 ni. Pasal 2 buat 1 je. Biasanya solat sunat ni dia 2 rakaat je. Cuma ada keharusannya macam apa nama yang 4 rakaat kita buat direct kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi Cara dia sama je tak? cara dia sama. Dari segi pelaksanaan dia, sunatnya solat fardu, solat sunat ni sama je. Cuma solat sunat yang 4 rakaat ni, kalau tuan-tuan buat 1 salam, dia tak ada tahiyat awal, itu bezanya. Dan tak ada tahiyat awal ni yang masalah. Lagi mudah terlupa. Yang ada tahiyat awal pun lupa. Betul tak? Sebab tu saya lebih suka lah untuk buat dua. Tapi ada sahabat-sahabat kita dia buat terus 4. Terutama sekali macam solat sunat zuhur ni kan. Dia terus buat 4. Sebab apa? Sebab bila cepat nak komat. Sunatnya dia yang lambat kan. Dia duduk kata bila cepat komat. Boleh tuan-tuan Kalau ada soalan boleh kemukakan. Okey tuan-tuan, kemudian di sini dia sebutkan duduk istirahat 2 kali lah. Iaitu pada rakaat yang pertama nak naik kepada rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga lepas sujud habis rakaat ketiga nak naik rakaat yang keempat, itu nama dia duduk sekejap. Ni pun ramai pokok kita tak amalkan sunnah ni. Betul tak? Terus bangun, duduk dulu, duduk. Sunnah Nabi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, hanya berulang sekali pada solat fardu. Kalau 4 rakaat 2 kali. Kalau solat fardu solat yang 2 rakaat sekali je lah. Begitulah juga dengan solat maghrib. Kemudian kita panggil yang ke-6 duduk tawarruk, iaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan, kemudian memposisikan telapak kaki kiri di bawah betis kanan. Duduk tawarruk, itu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Hingga duduk dengan posisi menempel punggung ni kena lantai. Duduk seperti ini dilakukan ketika tasyahud akhir pada solat yang kalau mazhab kita tuan-tuan dia mazhab Syafi'i, mana-mana tahiyat akhir kita akan duduk tawarruk. Tak kira lah dia 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kita akan duduk tawarruk. Tawarruk tu macam duduk tahiyat akhir kita tu lah. Bagi mazhab Hanafi, duduk tahiyat akhir dia semua iftirash. Faham tak? 2 rakaat iftirash tahiyat akhir dia.
3 rakaat pun iftirah, 4 rakaat pun iftirah. Tapi iftirah duduk tahiyat awal lah. Duduk tahiyat awal. Nah, bagi mazhab Hambali, solat yang 2 rakaat tahiyat akhir dia duduk iftirah. Untuk solat 3 rakaat 4 rakaat tawarruk. Tawarruk. Dia duduk tahiyat akhir. Sebab tu tuan-tuan kalau solat dengan orang mazhab Hambali, subuh dia duduk tahiyat awal ya. Untuk tahiyat akhir. Dia sama macam Hanafi ya. Tapi kalau solat 3 rakaat 4 rakaat dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, sama macam kita. Kita mazhab Syafi'i semua kalau tahiyat akhir tawarruk lah. Nah, 2 rakaat tu tawarruk, 3 rakaat tawarruk, 4 rakaat tawarruk. Okey. Sunnah-sunnah tersebut dilakukan 1 kali dalam solat kecuali mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Kerana sunnah ini dilakukan 2 kali pada setiap solat fardu kecuali solat subuh. Nah, solat subuh 2 rakaat kan. Kemudian duduk istirahat, duduk setelah sujud pertama ini dilakukan antara secara berulang 2 kali sewaktu solat-solat yang 4 rakaat. Jadi saya sebut tadi. Maka jikalau dijumlahkan sunnah-sunnah tersebut menjadi sebanyak 34. Dia duduk kira berapa sunnah ni tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan kemudian dia sebutkan di sini, wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah untuk menghiasi solatmu dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berupa perkataan. Kalau boleh usahakanlah tuan-tuan kita ucaplah apa yang Nabi ucap. Kita bacalah apa yang Nabi baca dalam solat. Dan buatlah macam mana Nabi buat ketika solat. Pelaksanaan solat tu ikut cara perbuatan Nabi SAW. Yang kadang-kadang kita solat ikut dah ni, itu yang masalah. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul jaga yang ni, tuan-tuan akan rasa masa dulu masa belajar dulu lah ni tak peduli lah. Mula-mula dulu belajar rasa semangat ni nak ikut Nabi ni. Nah, masa sujud tu ada sekali sujud. Sebab teringat Nabi sujud dalam seluk kan. Kita pula sujud nak tiru Nabi ni, dalam proses nak tiru Nabi. Teringat Nabi sujud dalam seluk. Nabi sujud dalam seluk, tenggelam muka Nabi dalam seluk. Kita sujud tenggelam dalam kapek. Oh, terasa apa? Kapek. Ada setengah masjid tu. Saya ingat masjid dekat Ulu Kelang. Pijak tenggelam. Saya kata tak payahlah pakai kapek macam ni, menyusahkan imam. Takut yang jenis imam tak apa nak boleh gebah rasa. Dia jenis pijak, lepas tu kita angkat je dia semua timbul balik. Yang span dia tu kan. Tapi kalau kita nak gok-gok gini, jadi tak sedap. Saya komplain lah. Lepas tu dia pakai lagi. Dia pakai kita ni. Tapi lah ni pergi tengok tak ada lah. Mungkin ada yang orang komplain lain pula. Kalau saya tegur dia tak dengar mana. Okey tuan-tuan, yang terakhir sikit tuan-tuan ni saya nak baca Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba memiliki 2 kedudukan di hadapan Allah. Kedudukan pertama adalah kedudukannya di hadapan Allah ketika solat. Kedudukan kedua adalah kedudukannya di hadapan Allah pada hari perjumpaan nanti, di hari akhirat. Barang siapa yang menunaikan kedudukan pertama dengan benar, dengan betul, mana dia solat dengan betul, ia patut, dia layak untuk mendapat kedudukan kedua di hari akhirat. Namun bagi siapa yang meremehkan, mengabaikan ataupun tidak mempedulikan kedudukan yang pertama ini hingga tidak menunaikan hak-haknya, ia mempersempitkan kedudukan kedua tersebut di negeri akhirat. Mana dia solat ikut dan mana dia menyebabkan kita payah untuk berada di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Maksudnya tuan-tuan ni solat boleh membawa kita masuk syurga. Orang yang masuk syurga sahaja yang boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Betul tak? Surah Yasin ayat tak ingat. Ayat 58 apa nama? Sebelum daripada itu Allah sebut inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik
muttaqun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah sebut salam sejahtera daripada Allah yang Maha Penyayang. Pada siapa? Inna ashabal jannah, kepada seluruh penduduk syurga. Nak dapat salam daripada Allah, nak jumpa dengan Allah, syarat dia mesti kena masuk syurga dulu. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di surau pada tengah hari ini mudah-mudahan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Amin. Bi rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus salat.